Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama dengan kami di Sekolah SMK Datuk Syekh Ahmad Seremban akan membincangkan ataupun mengadakan sebuah forum berkaitan tentang masalah murid dalam membaca Al-Quran, iaitu pelajar tingkatan 2. Okey, baiklah, dalam forum ini terdapat 4 persoalan utama ya. Okey, jadi kita akan pergi satu persatu. Yang pertamanya kita pergi dahulu kepada Saudari Amni. Okey, baiklah Saudari Amni, mungkin saudari boleh kongsikan berkaitan tentang proses kajian tindakan yang mana satu yang paling banyak membantu saudari dan juga kumpulan kita sendiri dalam melaksanakan kajian ini. Silakan saudari. Okey, terima kasih Saudari Hazira. Okey, berdasarkan soalan pertama yang dikemukakan adalah proses kajian tindakan yang paling banyak membantu dalam kajian ini. Okay, kami menggunakan model Chemis dan McTaggart. Okey, proses kajian yang sangat membantu adalah proses merancang. Okey, melalui merancang, kita boleh kenal pasti dengan lebih mendalam tentang permasalahan murid. Di antaranya untuk mengetahui matlamat cadangan tindakan, kenapa tindakan ini perlu diambil dan apakah intervensi yang sesuai yang kita boleh lakukan kepada murid. Okey, selain itu, merancang ni juga pengkaji iaitu kami semua ni dapat menggunakan pelbagai metod atau kaedah yang bersesuaian untuk mencari dapatan kajian. Okay, berdasarkan kajian kami, kaedah kualitatif bersama murid iaitu menggunakan temu bual untuk mencari dan mengumpul data. Proses kajian yang utama yang digunakan oleh kami. Okey, seterusnya berbalik semula kepada Saudari Hazira untuk soalan yang seterusnya. Okey, baiklah, maksudnya daripada yang saya dapat daripada saudari Ami, maksudnya pada perkara proses berkaitan tentang perancangan lah, antara perkara yang paling banyak membantu kita dalam melaksanakan kita punya kajian tindakan dan kaedah kualitatif lah, iaitu lebih kepada cenderung kepada tembuan, iaitu kita nak dapat korek ataupun kita nak mengenal pasti masalah murid. Ya, kita nak probing sampai dapat hasil kita. Okey, seterusnya mungkin kita akan berpindah kepada soalan kedua. Ya, saudari Adibah sudah bersedia? Okey, baik, kita akan tanyakan satu soalan, iaitu bagaimanakah pula dengan tugasan ataupun pembahagian tugasan dijalankan dalam kumpulan ini. Silakan. Okey, terima kasih kepada Hazira atas persoalan tadi. Okey, macam mana kami bahagikan tugas dalam kumpulan ni? Semua dia terlibat samalah dalam kajian ini, yang mana saya serahkan Amni untuk dia membuat kerja di lapangan. Nah, yang kedua, tugasan untuk kajian literatur saya serahkan kepada Adam, dan yang ketiga, hasil dapatan kajian saya sendiri yang mengutainya, dan yang keempat, untuk perancangan tindakan saya serahkan kepada Hazira, dan yang kelima, Salman, saya serahkan dia untuk menjelaskanlah apa penggunaan metod dalam kajian ini. Okey, macam mana kita jalankan ataupun kita macam mana tugasan pembahagian tugasan kami ni kami berhubung. Macam mana tugasan kajian ini kami berhubung? Kami menggunakan dua cara, iaitu pembincangan fizikal dan pembincangan alam maya lah. Pembincangan fizikal itu kami jalankan di sekolah dan dekat USIM, dan yang kedua pembincangan alam maya iaitu melalui Google Meet. Okey, jadi saya serahkan semula kepada Hazira. Okey, baik, terima kasih saudari Adibah. Baiklah, kita pergi ke soalan yang ketiga, iaitu kepada saudari Adam. Okey, saudara Adam, minta maaf saudara Adam. Okey, baik, saudara Adam, apakah pembelajaran yang paling utama yang anda dapat daripada pengalaman menjalankan kajian tindakan ini sendiri? Kongsikan. Baik, terima kasih kepada saudari Hazira atas persoalan. Saya menarik soalan ni, saya suka. Sebab apa? Dalam sepanjang kajian yang kami lakukan ni, ada satu benda yang paling utama saya suka, iaitu pada bahagian refleksi.
Kalau kita tengok sendiri model McTaggart ni, dia menggunakan kaedah spiral, iaitu lingkaran. Yang mana dia mulakan daripada refleksi, kemudian dia pusing, dia dapat hasil, dia reflect balik, sama ada berhasil ataupun tidak. Jadi pentingnya refleksi ni, kalau kita tengok, kita perlu adakan refleksi pada setiap perbuatan kita, proses kita. Daripada segi pemerhatiannya, selepas pemerhatian kita buat refleksi, ataupun selepas tindakan kita buat refleksi. Kita terus supaya hujung tu kita dapat hasil dia. Kita dapat hasil, selesaikan masalah yang kita bincang ni, iaitu masalah murid dalam membaca Al-Quran. Okey, baik, itu saja saya. Terima kasih Saudara Hazirah. Okey, baik Saudara Adam, maksudnya refleksi adalah perkara yang pembelajaran paling utama lah yang saudara nampak sebab di sini refleksi ni menggambarkan ataupun dia memastikan sama ada sesuatu tindakan kita tu efektif ataupun berkesan ataupun tidak, betul ataupun tidak, untuk dijalankan bagi untuk seterusnya. Dan di akhir ni maksudnya akan ada refleksi yang besar lah, refleksi bagi proses, dan di akhir sekali ada refleksi yang paling yang menjolin. Okey, baik, kita berpindah kepada soalan yang keempat, iaitu Saudara Salman. Okey, sudah bersedia? Ya, sudah bersedia. Okey, baiklah Saudara Salman, apakah kepentingan dalam menjalankan kajian tindakan di dalam proses pembangunan profesionalism sebagai seorang guru itu sendiri? Mungkin boleh kongsikan? Terima kasih kepada Saudari Hazirah. Baik, untuk soalan dia mengenai kepentingan kajian tindakan dalam profesionalisme, pembangunan profesional guru. Okey, jadi ia sangat penting sebab dalam PDP kita kena sentiasa ada refleksi. Maksudnya dalam refleksi itu kita nak menilai adakah pengajaran kita itu berkesan atau tidak. Jadi melalui kajian tindakan ini, maka guru itu bebas untuk memberikan idea dan lebih kreatif untuk merancang dan bertindak atas apa yang akan dilakukan. Dan disitulah adanya intervensi-intervensi yang boleh dilakukan untuk mengatasi masalah pelajar ini. Contohnya, pelajar yang lemah dalam membaca Al-Quran, tidak mempunyai kemahiran dalam membaca Al-Quran, maka kita melalui kajian tindakan ini kita mampu untuk mengetahui punca kenapa pelajar ini lemah membaca Al-Quran. Ya, contohnya dalam amalan pengajaran guru di dalam kelas, guru memerhati murid dia, dan murid dia terdapat murid dia yang tidak mampu untuk membaca Al-Quran dalam keadaan yang baik. Jadi guru merancang untuk meningkatkan pembacaan murid itu, dan kemudian guru membuat intervensi. Dan dalam kajian kami memilih kaedah Iqra' untuk meningkatkan kemahiran pembacaan murid dalam Al-Quran. Itulah yang saya boleh ulas. Saya serahkan kepada Saudari Hazirah. Okey, baiklah, maksudnya daripada yang saya dapat daripada Saudara Salman, kajian tindakan sendiri memberi satu impak yang besarlah kepada bidang profesionalism seorang guru lah. Maksudnya dia meningkatkan lagi kualiti dia dalam bidang keguruan. Maksudnya taklah guru ni hanya sekadar mengajar saja, tapi dia seorang yang menyelesaikan masalah juga. Betul. Okey, baiklah, itu sahaja setakat ini baiklah, ini sahaja setakat ini forum kita pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.